Lama tak jumpa. Salam sejahtera semua. Saya Cikgu I. Happy New Year 2024. Hari ini, Cikgu ingin membuat pecutan akhir perakaunan semester 1 dan ulangan 1 bagi tahun 2024. Sebelum kita mulakan perkongsian, mari kita tengok analisis peperiksaan STPM semester 1 dan ulangan 1. Di sini, Cikgu sudah senaraikan topik-topik yang keluar bagi peperiksaan STPM 2013 hingga 2023. Jadi, anda boleh cuba teka apa topik yang akan keluar bagi tahun ini. Sebagai langkah keselamatan, anda perlu mahir semua topik-topik yang di sini. Okey, topik 1, asas perakaunan kewangan. Topik 2, aset. Topik 3, liability. Topik 4, koperasi. Topik 5, rekod tak lengkap. Dan topik 6, kawalan dalaman. Okey? Tanpa membuang masa lagi, mari kita mula perkongsian pada hari ini. Ini merupakan kertas percubaan Kolej Cikgu. Okey, sebelum mulakan perbincangan, di sini ada sedikit peringatan bagi pelajar-pelajar. Itu awal dan jaga kesihatan. Ingatkan masa, hari dan subjek hari peperiksaan. Sebelum menjawab, baca kelima-lima soalan yang diberi sebelum membuat pemilihan soalan. Ingat, 5 soalan, jawab 4 sahaja. Mulakan soalan baharu di muka surat baharu, susun soalan ikut keutamaan dan jangan meniru dan cuba meniru. Okey? Mari kita mula. Soalan 1. Jelaskan maksud asas tunai dan asas akuan. Berikan satu contoh urus niaga berasaskan tunai. Jadi, anda perlu memberikan definisi, iaitu asas tunai. Belanja dibayar dipadankan dengan hasil diterima pada tempoh perakaunan yang sama untuk mengira keuntungan pada tempoh tersebut. Asas akuan, belanja diiktiraf apabila belanja tersebut telah berlaku walaupun amau belum dijelaskan dan hasil diiktiraf apabila hasil tersebut telah diperoleh walaupun amaunya belum diterima pada tempoh tersebut. Lepas tu beri satu contoh berasaskan tunai. Jadi, jualan tunai. Boleh terus tulis jualan tunai, pelian tunai, dah dapat markah. Okey? Kalau betul semua, anda akan dapat 4 markah di sini. B. Nyatakan 4 titik pengiktirafan hasil serta memberikan satu contoh bagi setiap pengiktirafan hasil yang diberi. 4 markah. Tolong ingat, titik jualan, pemborongan dan perwujudan. Ini adalah contohnya. Titik pengeluaran, pelombongan. Boleh pelombongan biji timah. Okey. Ketiga, titik peratusan siap, pembinaan. Keempat, titik kutipan tunai, jualan ansuran. Okey. Jika betul semua 4 maka akan diperolehi. C. Tata cara kawalan dalaman yang diamalkan oleh pasar raya naik mak adalah seperti berikut. Kita perlu lihat dulu apa soalan nak kita buat. 1. Dengan menggunakan jadual format jawapan di bawah, tentukan tata cara kawalan dalaman di atas baik atau lemah, di baik atau lemah, dan nyatakan prinsip kawalan dalaman yang berkaitan bagi setiap tata cara di atas sama ada dipatuhi atau tidak patuhi. Okey, jadi ini format sudah bagi. Anda perlu ikutkan format ini. Cara yang paling baik untuk menjawab soalan adalah seperti yang inilah. Anda boleh buat dalam bentuk jadual. 1. Tulis di sini tata cara 1. Kerani akaun merekod urus niaga ke buku tunai menghantar bil kepada pelanggan yang membuat pelian secara pukal. Jadi, lemah. Jadi, di sini anda perlu tulis baik ke lemah. Lemah
Apa satu tik? Prinsip kawalan dalaman yang berkaitan adalah tidak patuhi. Okey? Tidak patuhi pengasingan tugas atau penetapan tanggungjawab. Dua-dua boleh diterima lah. Tapi anda perlu tuliskan prinsip kawalan ini dipatuhi atau tidak dipatuhi. Ini sangat penting lah. Sebab pelajar cikgu yang menjawab soalan ini, mereka hanya bagi prinsip kawalan dalaman yang berkaitan sahaja. Tak nyatakan sama ada dia patuhi atau tidak patuhi. Okey, jadi anda perlu beri perhatian lah. Kedua, soalan kaki tangan memesan inventory manakala seorang pegawai yang diberi kuasa meluluskan bayaran yang dibuat untuk pembelian tersebut. Jadi ini adalah baik kerana patuh penetapan tanggungjawab. Okey. Pengasingan tugas pun boleh diterima. Okey. Tapi lebih menonjol adalah penetapan tanggungjawab. Okey. Ketiga, hanya seorang jurujual yang telah dikenal pasti sahaja yang akan diberi kunci mesin daftar tunai dan boleh mengenali mesin tersebut. Jadi ini adalah baik kerana patuhi penetapan tanggungjawab. Jadi perlu ingat, perlu tulis patuhi, tidak patuhi, patuhi, tidak patuhi. Okey? Dan patuhi, tidak patuhi anda pun boleh letak di belakang. Contohnya, pengasingan tugas tidak dipatuhi. Macam tu pun boleh. Okey? Keempat, seorang pelanggan telah mencuri barang diletakkan di atas rak di bahagian belakang pasaraya apabila tiada orang lain yang berdekatan. Jadi ini lemah kerana tidak patuhi kawalan mekanikal, elektronik dan fizikal. Okey. Seterusnya, 5. Kaki tangan dihendaki mengambil cuti tahunan mengikut giliran. Jadi ini baik kerana patuhi postingan tugas. Okey. Invoice jualan yang tidak bernombor bagi jualan kredit diserahkan kepada Jabatan Akaun setiap 2 minggu sekali untuk tujuan perekodan. Jadi ini adalah kawalan dalaman yang lemah kerana tidak patuhi pendokumenan. Sebab dia invoice yang tidak bernombor siri. Okey. Sudah jawab soalan ini. Kita tengok yang kedua. Berikan cadangan atau langkah untuk mengatasi kawalan dalaman yang lemah. Anda perlu fokus kepada kawalan dalaman yang lemah sahaja. Jadi kita ada 1, 4, 6. Okey. Jadi 1. Mengupah seorang bekerja lagi untuk menghantar bil kepada pelanggan yang membuat belian secara punggal. Jika betul, 1 markah. Keempat, disebabkan ini adalah tidak patuhi kawalan mekanikal, elektronik dan fizikal. Jadi, perlu pasang cermin bulat atau CCTV, kamera rita tertutup di setiap sudut belakang pasaraya. Okey. Bagi yang keenam, sebab tidak patuhi pendokumenan. Jadi, perlu ada invoice jualan yang bernombor siri dan serah kepada Jabatan Akaun setiap hari untuk mengelakkan penyelewengan atau kehilangan dokumen. Jika betul, 1 markah juga. Jumlah markah di sini adalah 12. Okey, soalan 2A. Syarikat W Berhad telah memberi sebuah wan terpakai pada 1 Januari 2018 dengan harga 105,000. Wang tunai sebanyak 40,000 telah dibayar bagi pemberian wan tersebut. Manakala pakinya dijelaskan dengan mengeluarkan nokta belum bayar yang matang pada 30 Jun 2018 dengan kadar 10% setahun. Selain itu, kos tambahan termasuk insurans, cukai jalan dan cat logo syarikat masing-masing bernilai 5,000, 3,000 dan 5,000 turut dijelaskan secara tunai. Wan tersebut dijangka dapat digunakan selama 10 tahun. Nilai sisanya dijangka sebanyak 10,000. Dikehendaki, sediakan catatan jurnal bagi urus niaga pembelian wan itu pada 1 Januari 2018. Jadi, mari kita catat
pembelian van. Sebelum buat catatan jurnal, kita perlu kira berapa kos perolehan van tersebut. Jadi, kos perolehan van, kita ada harga belian 105,000 perlu campur dengan belanja modal iaitu cat logo syarikat 5,000. Jadi, jumlah adalah 110,000. Manakala insurans dan cukai jalan kita tidak campur kecuali ia adalah van baharu. Di sini ada nyatakan adalah van terpakai. Okey? Jika ini adalah van terpakai, insurans dan cukai jalan merupakan belanja hasil. Okey? Jangan campur sebagai kos perolehan aset. Okey? Dan di sini kita pun boleh kirakan susut nilai. Dia ada nilai sisa 10,000 dan dijangka boleh guna 10 tahun. Jadi sini adalah jalan kerja untuk kira belanja susut nilai 10,000. Kita dapat. Okey. 1. Catatkan jurnal untuk pembelian van. Jadi debitkan van atau kenderaan 110,000. Debitkan belanja insurans atau insurans prabayar 5,000 dan debitkan cukai jalan 3,000. Kreditkan nokta belum bayar dan tunai 53,000 iaitu 40,000 dibayar untuk pembelian van dan 13,000 terdiri daripada insurans, cukai jalan dan cat logo syarikat. Jumlah 53,000. Pakinya adalah nokta belum bayar. Okey? Paki dijelas dengan nokta belum bayar. Jadi nokta belum bayar adalah 65,000. Dan di sini kita pun boleh catatkan nokta belum bayar 10%. Okey? Dan jangan lupa keterangan diwajibkan. Okey? Kecuali soalan minta tak perlu tulis keterangan. Kalau tak, perlu tuliskan keterangan ini. Okey? Jika tak tulis, maka 1/4 akan ditolak. Okey? Kemudian, kedua, merekod penjelasan nokta belum bayar pada 30 Jun 2018. Jadi, kita akan debitkan nokta belum bayar 65,000. Debitkan belanja faedah sebab sudah 6 bulan. Okey? Kita akan kira daripada 1 Januari hingga 30 Jun. Jadi 6 bulan. 3250. Dan kreditkan bank. Jumlah 68,250. Okey? Ingat tuliskan keterangan. Okey? Seterusnya, urus niaga jika van itu dijual pada akhir tahun 2021 dengan harga 50,000. Jadi ini adalah pelupusan van. Jadi ingat, debitkan pelupusan kenderaan, kreditkan kenderaan. Jika anda tuliskan van, jadi sini anda pun boleh gunakan pelupusan van lah. Okey? 110,000. Debitkan susut nilai terkumpul 40,000 sebab sudah guna 4 tahun. 2018, 2019, 2020 dan 2021. Jadi 40,000 untuk susut nilai terkumpul. Kreditkan pelupusan kenderaan 40,000. Okey, jika catatan betul, anda akan dapat 1 tik, 1 tik. Okey. Kemudian, apabila anda jual, anda akan dapat tunai 50,000. Jadi, debitkan tunai 50,000. Kreditkan pelupusan 70,000 dan amount yang berbeza itu adalah rugi pelupusan kenderaan iaitu 20,000. Dan sentiasa ingat, sini kita ada pelupusan debit 110K. Jadi,
Di sebelah kredit kita ada pelupusan. Jumlah sini pun perlu 110K. Ya. Okey. Seterusnya kita tengok yang keempat. Urus niaga jika wen ditukar beli dengan wen baru pada akhir tahun 2021 dengan nilai pasaran wen lama sebanyak 30,000 dan bayaran tunai sebanyak 90,000. Para pelajar perlu ingat step by step. Okey. Tadi untuk pelupusan wen. Okey. Perlu ada step 1, step 2, ini step 3. Okey. 1, 2, 3. Manakala untuk tukar beli, kita perlu ada 4 step. Step 1, step 2. Sebenarnya step 1, 2 ini dua-dua sama. Kemudian step ketiga, sebab anda bukan jual dapatkan tunai, tetapi anda tukar beli dengan kenderaan baharu. Jadi kita akan debitkan kenderaan baharu 30,000 yang anda jual itu wen. Okey. Kemudian kita akan kreditkan pelupusan. Masih ingat tadi cikgu cakap ini pun 110. Jadi baki adalah rugi pelupusan iaitu 40,000. Kemudian anda juga bayar tunai sebanyak 90,000. Jadi maksudnya wen itu yang tak cukup dengan nilai jual wen lama, bakinya akan ditanggung dengan bayaran tunai 90,000. Jadi kita akan kreditkan tunai 90,000 dan debitkan kenderaan baharu 90,000. Maksudnya ini kita boleh dapati bahawa kenderaan baharu kosnya adalah 120,000. Okey? Jika betul semua, anda akan dapat 11 markah. Okey, seterusnya B. Penyata bank bulan 31 Ogos 2023 bagi syarikat OSB Sdn Bhd menunjukkan baki kredit 8,390. Manakala baki tunai menunjukkan baki debit 4,776 pada tarikh yang sama. Terdapat beberapa perkara telah ditemui seperti yang berikut. Dia bagi anda 1 hingga 6 dikehendaki. 1. Sediakan catatan pelalasan bagi perkara-perkara di atas. Kedua, sediakan penyata penyesuaian bank bagi syarikat OSB Sdn Bhd pada 31 Ogos. Jadi kita buat jurnal dulu. 1. Menerima tunai 4,200 pada 31 Ogos. Urus niaga ini telah direkod dalam buku tunai tetapi tidak terdapat dalam penyata bank. Ini bukan pelalasan. Jadi tiada catatan. Okey, tulis tiada atau tiada catatan, anda akan dapat 1 tik. Kedua, cek belum dikemukakan 6,800. Jadi ini pun tiada catatan. Ini adalah deposit belum dikreditkan. Ini adalah cek belum dikemukakan. Jadi dua-dua tiada catatan. Okey. Ketiga, bank memulangkan cek pelanggan 550 kerana cek tak layan. Cek tak layan sentiasa ingat untuk penyata penyesuaian bank. Debit atau kredit mesti adalah bank. Mesti ada satu bank. Untuk yang ini, cek tak layan. Jangan tulis debit cek tak layan. Perlu debit cek tak layan dari siapa? Pelanggan. Pelanggan itu siapa? Akaun belum terima. Faham? Debit kan akaun belum terima, kredit kan bank. Okey. Keempat, charge perkhidmatan. Charge perkhidmatan, bank yang charge kita. So, debit kan charge bank belanja, kredit kan bank. Sentiasa ingatlah, debit adalah belanja dan kredit adalah hasil. Kecuali ada kesilapan lah. Okey. Kelima, cek penombor 112233 yang dikeluarkan kepada pembekal bernilai 439 telah dijelaskan oleh bank tetapi telah tersalah catat di dalam buku tunai sebanyak
493. Jadi ini adalah kesilapan. Kita akan perbezaannya adalah 54. Tapi ini tolak ini. Tapi kita sudah terlebih bayar 493. Jadi kita akan debit balik bank 54 dan kreditkan ABB 54. Okey. Keenam, pihak bank mengeluarkan memo kredit. Okey, kalau memo kredit kita akan tambah wang. Memo debit tolak. Okey. Berjumlah 1,560 kerana kutipan nokta belum terima bagi pihak syarikat dan termasuk faedah. Jadi kita akan debitkan bank 1560, kreditkan nokta belum terima dan hasil faedah. Okey. Kemudian baru kita sediakan penyata penyesuaian bank. Ini adalah penyata penyesuaian bank yang mudah. Okey. Jadi kita akan mula dengan bagi debit di buku tunai. Dan kalau anda nak mula dengan bagi kredit di penyata bank pun tak ada masalah. Terbalikkan sahaja. Okey. Tapi cikgu biasakan untuk mula dengan bagi debit di buku tunai. Lebih senang ingat. Campur cek belum dikemukakan dan tolak deposit belum dikreditkan. Okey. Di sini kita ada cek belum dikemukakan 6,800 ini. Dan kita ada deposit belum dikreditkan 4,200 di sini. Kemudian kesilapan kita perlu tambah balik. Dan kutipan ini adalah hasil. Biasa sini adalah hasil dan sini adalah hasil dan sini adalah belanja. Okey. Jadi pelajar senang ingatlah. Okey. Jumlahkan semua. Lepas tu tolakkan yang semua. Kita akan dapat bagi kredit di penyata bank. Dan dia samalah. Jika betul semua, anda akan dapat 9 markah. Okey. Senang kan? Seterusnya. Kita pergi tengok soalan 3. Yang pertama. Berikan maksud liability bukan semasa dan liability semasa peserta 2 contoh. Jadi, kalau soalan tanya macam tu, anda perlu bagi 2 contoh untuk liability bukan semasa dan 2 contoh untuk liability semasa. Liability bukan semasa merujuk kepada aplikasi atau liability yang akan dibayar melebihi satu tempoh perikanan. Definisi 1 markah. Contoh perlu bagi 2. Setengah-setengah, so 1 markah. Setiap ini 2 markah, ini pun 2 markah. Bagi liability semasa pula adalah aplikasi yang perlu dijelaskan dalam tempoh satu tempoh perikanan atau setahun lah. Contoh kita ada ABB, overdraft bank, nokta belum bayar, jangka pendek, belanja belum bayar, hasil belum terperoleh dan lain-lain. Okay, so total 4 markah. Jangan abaikan teori. Okay. B, pada 1 Februari 2022, buku ledger perniagaan PK2 mempunyai baki liability berikut ABB, cukai belum bayar, pinjaman dan faedah belum bayar. Urus niaga bagi bulan Februari adalah seperti berikut. Jadi dia ikut urutan tarikh. Kita tengok apa yang soalannya. Sediakan catatan jurnal untuk urus niaga di atas dan bagi urus niaga yang tiada catatan perlu tulis tiada catatan. 10 markah. Maksudnya kita perlu buat jurnal. Okey, yang pertama. Pinjaman di atas adalah baki pinjaman perniagaan berjumlah 72,000 yang diterima pada 1 November 2021 dengan kadar faedah 6% setahun bagi tempoh 5 tahun. Bayaran ansuran pinjaman dan faedah bermula bulan berikutnya pada hari pertama setiap bulan. Jadi kita akan debitkan pinjaman, ambil 72,000 bahagi dengan 60 bulan atau bahagi 5 tahun, bahagi 12 pun boleh. Kita dapat 1,200. Ini adalah kita nak buat apa? Bayaran ansuran. Debitkan pinjaman, debitkan faedah belum bayar 360. Kita kira 1 bulan. Sebab ansuran pinjaman dan faedah mula bulan berikut pada hari pertama. Dan pinjaman ini bukan pinjam mulai 1 Februari. Dia telah diterima pada 1 November 2021
21 dan sekarang kita adalah tahun 2022. Jadi kita perlu tiap-tiap bulan kena bayarlah ansuran pinjaman dan faedah. Lepas tu kreditkan bank. Okey, seterusnya mendapat 45,000 dari bank rakyat untuk pinjaman berbentuk nokta belum bayar 8 bulan 10%. Jadi debitkan bank, kreditkan nokta belum bayar, perlu tulis 10%. Okey, dan jangan lupa keterangan diwajibkan. Okey. Kemudian memberi peratan yang berharga 30,000 melalui pembayaran cek 10,000 dan pakinya dijelaskan dengan nokta belum bayar 9%. Debitkan peralatan, kreditkan bank 10,000, pakinya 20,000 adalah nokta belum bayar. Keterangan diwajibkan. Okey, dan so kita tengok Februari 2. Menerima hasil sewa sebanyak 7,200 daripada GJE bagi sewa sebahagian premis untuk tempoh setahun. Ini merupakan hasil belum terperoleh. Jadi kita akan debitkan tunai atau bank, kreditkan hasil sewa terdahulu atau hasil sewa belum terperoleh. Okey. 10. Perniagaan PK2 didakwa untuk 10,000 dalam satu kes mahkamah. Walaupun begitu, keputusannya adalah tidak pasti. Okey. Kalau tidak pasti, jadi dia ada catatan. 13. Membeli barang niaga daripada perniagaan Nazura sebanyak 23,500 secara kredit. Debitkan belian, kreditkan ABB perniagaan Nazura. Okey. Perlu tuliskan nama perniagaan tersebut. Okey. Keterangan wajib. 15. Menjelaskan cukai jualan tahun lepas kepada Jabatan Kastam. Jadi kita perlu rujuk kepada sini ada cukai jualan belum bayar 6,600. Jadi kita akan debitkan cukai jualan belum bayar 6,600, kreditkan bank atau tunai. Keterangan wajib. 25. Menjual satu keluaran baru secara kredit sejumlah 600 unit pada harga RM45 seunit. Cukai jualan untuk keluaran baru ini adalah 5%. Perniagaan menganggarkan bahawa 3% daripada nilai jualan perlu digantikan dalam masa 1 tahun tempoh jaminan. Jadi kita perlu debitkan akaun belum terima 1 unit RM45 darab dengan 600 darab dengan 100,05 sebab kita perlu kirakan hasil jualan. Okey. Jadi kita dapat 28,350 dan kreditkan cukai jualan belum bayar 5%. Jadi kita dapat 1,350 dan jualan adalah 27,000. Maksudnya jualan 100% dan cukai adalah 5% daripada jualan. Jadi jumlah ABT dia perlu bayar 105%. Okey. Boleh? Sebenarnya ramai student tak suka liability, tetapi pada pandangan cikgu, soalan ini sebenarnya dia tak susah. Cuma anda perlu mahirkan catatan jurnal sahaja. Anda perlu tahu macam mana catatkan jurnal dengan baik. Sebenarnya soalan ini tak jadi masalah dan senang. Okey, tadi ini dah siap, so kita tengok ini. Jurnalkan catatan pelalasan pada 28 Februari. Jadi akhir bulan. Apa yang perlu kita rekod adalah biasanya terdiri daripada akaun nominal, iaitu akaun hasil dan belanja. Dan anda perlu ingat, tadi kita sudah rekod pinjaman nokta belum bayar, okey, 10% dan nokta belum bayar 9%. Okey, dan hasil sewa
belum terperoleh. Okey, semua itu kita perlu buat pelalasan pada akhir tempoh. Okey, jadi apa yang perlu kita rekod? Okey, sampai 28 maksudnya di sini semua catatannya berlaku pada 2022 Februari 28. Kita ada debitkan belanja faedah, kreditkan faedah belum bayar. Yang ini adalah kita kira faedah pinjaman. Okey, 1 bulan. Sebab pada 1 Februari hingga 28 maksudnya ini nanti dia ada pada 1 Mac. Okey, seterusnya kita ada debitkan belanja faedah, kreditkan faedah belum bayar. Sebenarnya semua ini sama, cuma item dia berbeza. Ini adalah pinjaman, kita ada 6% kadar faedah. Dan ini adalah nokta belum bayar yang 10%. Dan ini pun sama, ini adalah nokta belum bayar 9%. Nampak tak? Semua kita perlu kira 1 bulan, iaitu bagi bulan Februari. Jika betul saja anda akan dapat 2 tik, sebab kena tunjukkan jalan kerja lah, dikalakkan. Tolong tunjukkan jalan kerja. Okey, sebab jika salah, kita akan mark di jalan kerja. Okey, jadi di sini sudah ada debit belanja faedah, kreditkan faedah belum bayar, sudah ada 3. Kemudian, next kita ada debitkan hasil sewa belum terperoleh 600 dan kreditkan sewa. Sebab kita sudah bayar dulu setahun. Jadi sekarang tolak baliklah pada akhir bulan Februari ini untuk tolak yang 1 bulan punya. Okey. Kemudian, ini sudah cikgu salah rekod. Okey, ini adalah untuk rekodkan hasil sewa. Okey, hasil sewa bagi bulan Februari ya. Okey. Dan last kita ada satu ini. Ini adalah apa? Ini adalah maklumat yang terakhir ini. Nampak tak? Peniaga menganggarkan 3% daripada nilai jualan perlu diganti dalam masa 1 tahun tempoh jaminan. Maksudnya dia adalah warranty. Okey. Jadi kita akan kirakan debitkan belanja warranty 3% darab dengan 27,000 iaitu nilai jualan. Jadi kita dapat 810. Dan kredit apa? Kreditkan peruntukan warranty. Mengapa kredit di situ? Sebab warranty dalam tempoh 1 tahun, dia belum berlaku lagi. Jika berlaku, baru kita akan debit balik peruntukan warranty, kreditkan kita punya belian. Okey, so jika untuk ini semua betul, anda akan dapat 5 markah. Okey, 5 markah di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 markah di sini. Okey, jika anda betul, anda dapat ini. Okey, ini ada silap sikit markah. 1 tik, 1 tik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 markah. Ini cikgu sudah catat salah. Okey, 5 markah. Dan last. Okey, 5 markah. Ketiga, andaikan jumlah sebenar kerosakan keluaran di bawah jaminan adalah 400. Sediakan catatan jurnal A. Baru kita akan debitkan peruntukan warranty 400, kreditkan belian 400. Betul? Kita dapat 1 markah. Okey? Ingat, semua jurnal mesti ada keterangan. Kalau tiada, tolak 1/4. Okey? Seterusnya kita pergi tengok soalan 4. Nyatakan 3 sebab mengapa koperasi diwajibkan membuat peruntukan bagi reserve berkanun. Jadi, anda boleh tulis untuk pembangunan koperasi 1 markah, untuk pendidikan anggota 1 markah, untuk menstabilkan koperasi 1 markah dan sebagai jaminan kepada ahli-ahli koperasi jika berlaku sebarang kemungkinan terhadap modal saham. Okey, mana-mana 3 sahaja 3 markah. Okey. Kemudian, di sini adalah maklumat yang diperolehi daripada Koperasi ABC Berhad pada 31 Ogos 2022. Sini kita ada maklumat tambahan dan dikehendaki sediakan penyata pembahagian
untung rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2022, 8 markah, dan sediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Ogos 2022, 9 markah. Kita akan start dengan pembahagian keuntungan. Tetapi kalau kita lihat maklumat di sini kan, dia bagi kita untung kasar. Jadi terpaksalah kita perlu sediakan satu penyata pendapatan komprehensif atau akaun untung rugi. Jadi kita perlu kirakan untung bersih dulu. Jadi kita akan mula dengan untung kasar. Lepas tu di sini ini adalah pendapatan, jadi kita akan tambahkan pendapatan. Tolakkan belanja operasi. Okey. Kemudian yang ini tidak berkaitan dengan penyata mengkirakan untung bersih lagi. Okey. Tetapi jangan lupa kita perlu rujuk kepada maklumat tambahan di sini. Okey. Yang sini kita ada dividen atas pelaburan. Jadi ini adalah hasil. Jadi kita perlu tambah dekat hasil. Jadi tambah 3,000. Okey. Tambah hasil tolak belanja. Okay. Belanja utility. Jadi ini kita kena tolak sini. Lepas tu belanja susut nilai peralatan diperuntukkan 10% kadar paki perkurangan dan belanja susut nilai premis diperuntukkan 4% atas kos. Anda perlu kirakan belanja susut nilai peralatan di sini 100,000 tolak 30,000 taraf dengan 10%. Jadi kita dapat 7,000. Manakala belanja susun nilai premis adalah 4% atas kos. Ini adalah premis 780. Kita tarafkan 4%. Jadi kita dapat 31,200. Okey. Allowance kepada ahli lembaga adalah 20% daripada pendapatan bersih. Maksudnya, kita sudah tolakkan semua ini dan ini adalah 20% daripada untung bersih. Jadi, kita boleh kira dengan cara seperti inilah. Terus kita sudah dapat berapa, kita terbalikkan. Atau kita boleh bentukkan formula. Okey? Bentukkan formula. Maksudnya, kita ambil untung kasar, campur tolak, hasil dan belanja, kita tinggal 180 kan. Jadi, 180 adalah belum tolak lagi allowance ahli lembaga pengarah. Jadi, kita boleh ambil 20%. Kalau anda boleh dapatkan yang ini, boleh gunakan cara ini dapatlah. Okey. Bagi pelajar yang tak mahir, anda pun boleh kira dengan equation persamaan. Okey. Untung bersih ya, cikgu letak X. Okey. X sama dengan 180,000. 180,000 tolak lagi dengan 20% X. Jadi, boleh tak anda kirakan X itu berapa? Jadi, kita akan dapat X itu adalah 150,000. Okey? Boleh? Senang kan? Okey. Sudah dapat untung bersih, baru kita akan pindahkan untung bersih ke penyata pembahagian keuntungan. Dapatkan ini, baru kita pindah ke penyata pembahagian keuntungan. Lepas tu, kita akan tolakkan pembahagian pekanun. Okey, ingat untuk soalan ini, dia ada bagi peruntukan sebanyak 15%. Okey, 15%. Jadi, anda perlu agihkan kepada kumpulan wang reserve pekanun, kumpulan wang amanah pendidikan dan kumpulan wang reserve pembangunan koperasi dengan nisbah 12:1. Jika soalan bagi anda sebanyak 25%. Okey, macam mana agihan anda? Sama juga. Ini adalah 22, ini adalah 2, ini adalah 1. Okey? Ingat dan wajib tunjukkan jalan kerja supaya anda boleh dapat markah
jika untung bersih anda adalah salah. Okey. Lepas tu perlu tolak pembahagian lain. Kita ada dividen modal saham 10%. Okey, betul. Kemudian di sini kita pun ada honor renim lembaga pengarah. Dan ini kita ambil daripada sini ya. Okey, ini tolak kita dapat adalah untung bersih selepas kita tolak pembahagian pekanun. Ini kita letak A lah. Okey, kena taraf dengan A ya. Tak kira apa amount anda dapat, tunjukkan formula. Okey, tunjukkan formula. Dan kita, okey, dividen, honorarium, dan kita ada cukai lagi. Okey, cukai 10,000. Okey, dah habis. Ini adalah peratus. Okey, dia beritahu matang bila lah. Jadi, kalau dia bagi anda matang pada 1 Januari 2023 dan sekarang kita buat yang 31 Ogos. Jadi maksudnya nanti pelaburan dalam hutang itu kita ada satu yang jangka pendek dan satu adalah jangka panjang. Okey. Yang ini anda kena alert lah. Kalau di sini pelaburan dalam hutang kan, ada nampak tak? Debit adalah kita punya aset. So mesti ada satu adalah 30% adalah aset semasa. Okey. Lepas tu kita akan campurkan keuntungan terkumpul awal dan kita dapat keuntungan terkumpul akhir iaitu 106,450. Okey. Jika semua betul, anda akan dapat 9 markah. Okey. Habis sediakan penyata pembahagian keuntungan. Jadi kita perlu sediakan penyata kedudukan kewangan. Penyata kedudukan kewangan. Jadi yang ini kita akan dapatkan dari aset di sini. Premis, balatan. Okey. Premis, balatan. Di sini kita ada pelaburan dalam hutang. Ini 70% lah sebab maklumat tadi kita 30% di sini. Lepas tu kita ada pinjaman anggota dan bukan anggota. Ini melupakan kita punya ada nampak tak dia di debit. So kita punya aset. Okey. Lepas tu kita ada aset semasa, akaun belum terima, lain-lain belum terima, tunai di bank. Okey. Dan jangan lupa kita ada dividen belum terima. Okey. Dividen belum terima. Okey, sebenarnya untuk koperasi, penyata kedudukan kewangan yang kita lebih fokus adalah liability semasa dan kumpulan wang anggota dan reserve. Di sini kita ada ABB, pinjaman bank, simpanan anggota, utility belum bayar, allowance lembaga belum bayar. Lepas tu kita akan rujuk kepada ini merupakan kita punya jawapan 1. Pembahagian keuntungan, untung rugi. Okey, pembahagian lain. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan termasuk reserve pekanun lah sebab ini adalah kumpulan wang dan reserve. Okey. Salin sahaja. Dan ingat, sini kita perlu tulis dividen belum bayar. Okey. Manakala di sini kita tulis dividen modal saham. Okey, kita perlu tulis dividen modal saham. Dan di liability semasa kita letak dividen belum bayar. Jangan guna dividen dicadangkan lagi. Itu adalah yang dulu kita pakai. Okey. So, ambil aset semasa, tolak liability semasa, kita akan dapat aset semasa bersih. Lepas tu campurkan, kita akan dapatkan jumlah. Kemudian bagi kumpulan wang anggota dan reserve terdiri daripada modal saham. Okey. Kumpulan wang reserve yang ini adalah kumpulan wang reserve pekanun. Okey, pekanun. Kita perlu ambil kumpulan wang reserve sini 245,200 tambah dengan kita punya sini 18,000.
Jadi kita dapat 263200. Dan jangan lupa kita ada terkumpul akhir. 10450 ini adalah off lah, own figure marks. Okey. Semua betul, anda akan dapat 8. Sorry, ini akan dapat 9 markah. Okey, 9 markah. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang terakhir. Soalan 5. Soalan 5. A. Mengapa masih banyak peniaga yang menyediakan catatan perakaunan yang tidak lengkap? Berikan 2 sebab. Anda perlu beritahu mengapa masih ramai peniaga menggunakan catatan perakaunan yang tidak lengkap. Sebab 1. Tidak ada ilmu pengetahuan kepakaran. Lebih mengutamakan keuntungan. Okey. Saiz perniagaan yang kecil-kecilan, kos yang rendah, modal yang kecil. Ketiga, sikap ambil mudah, tiada peruntukan undang-undang. Jadi anda boleh ambil mana-mana dua markah. Okey, B. Incidentally ialah seorang pemborong kain yang tidak menyimpankan buku akaun yang lengkap. Maklumat berikut telah dipetik daripada buku rekod perniagaannya pada 31 Mac 2018. Ini adalah pada 31 Mac 2018. Okey. Urus niaga melibatkan bank sepanjang tahun berakhir 31 Mac 2019 adalah seperti yang berikut. Ini. Jadi boleh kata ini adalah pagi awal. Okey. Kemudian di sini adalah maklumat tambahan 1 hingga 9. Okey, so ini adalah pagi akhir lah. Okey, dan apa yang perlu kita buat? Selaraskan buku tunai perniagaan Injikli 6 markah. Jadi kita perlu sediakan buku tunai. Okey, mari kita sediakan buku tunai. Tetapi dengan ambil kira pelalasan inilah. Biasa buku tunai kita kena rujuk kepada pagi dulu. Okey, jangan lupa buku tunai kita ada 2 kolom. Kolom tunai, kolom bank. Belajar cikgu ada ramai dia bagi saya kolom tunai saja, tak ada kolom bank. Sebab dia ingat buku tunai adalah akaun tunai. Sebenarnya kalau dia kata akaun tunai, baru anda fokus kepada akaun tunai. Atau akaun bank, fokus kepada akaun bank. Tetapi kalau soalan bagi anda, buku tunai anda perlu ingat. Buku tunai kita ada 2 format. Satu adalah 2 luangan, tunai dan bank. Satu adalah 3 luangan, diskaun, tunai dan bank. Okey, di sini perlu ada 2, debit dan kredit. Okey, yang pertama kita kena catatkan ini dulu. Kalau ini boleh dapat betul, kita akan dapat 1 tik juga. Okey, paki untuk tunai dan paki untuk bank. Kemudian ini adalah akaun bank. Sekarang kita perlu lengkapkan kita punya buku tunai. Okey, dah siap paki BB. Lepas tu kita perlu catat ini ke dalam kita punya kolom bank lah. Okey, dan apabila kita sediakan buku tunai, kita perlu rujukan maklumat tambahan juga. Okey, selain daripada akaun bank ini. Kutipan daripada ABT yang dibankkan sebanyak 284,600 adalah selepas bayar gaji, belanja penyelenggaraan, belanja am dan ambilan. Okey, jadi ambilan tak bagi, jadi kita kena kira lah. Jumlah yang dia dibankkan adalah 284,600. Okey. Jadi yang ini adalah kita perlu dikontrolkan untuk membuat bayaran bil. So di sini kita akan nampakkan 284 ni dan kita akan tunai. Lepas tu kita tunai dibankkan. Dan selepas kita perlu bayar gaji 3,000. Belanja penyelenggaraan 360, belanja am 540 dan ambilan peribadi. Okey, lepas tu 2, bagi tunai di tangan pada 31 Mac 2018 adalah 6,800. So ini adalah bagi awal. Yang ketiga, Injikli mengeluarkan wang sebanyak 1,300 sebulan sebagai ambilan. Jadi kita ambil 1,300 darab dengan
12 bulan. Jadi kita dapat jumlah adalah 15,600. Okey. Di sini kita akan lengkapkan ambilan. Jadi 15,600 tolak 10,000, jadi kita tahu ambilan tunai ada 5,600. Kemudian semua barang dijual pada tokokan 30% daripada kos, kecuali barang yang dibeli dengan harga 6,000 dalam inventory awal hanya ditokok setengah daripada kadar tokokan biasa. Maksudnya 30%, jadi ini adalah 15%. Jadi di sini cikgu ada buat pengkiraan 15% campur dengan 100, jadi kita dapat 115%. Yang ini adalah untuk yang 6,000. Okey, 6,000 barang niaga iaitu inventory awal. Jadi jualannya adalah 6,900 lah. Selepas ditokok dengan 15%. Okey. Manakala untuk yang biasa adalah 130 untuk yang harga jualan. Okey. Ini adalah makluman untuk kita. Kelima, pokok pinjaman sebanyak 5,000 dibayar bersama dengan faedah 12% setahun atas paki pinjaman pada setiap 31 Disember dan 30 Jun. Okey, untuk yang ini cikgu pun ada tunjukkan jalan kerja supaya memudahkan pelajar. Okey, pada 31 Mac 2018 hingga 30 Jun. Jadi kita perlu kira dulu faedah. So kita dapat 3 bulan mah. Okey, April, Mei, Jun. So kita bayar 1,800. Lepas tu dari Julai hingga Disember, di sini kita sudah bayar sebab pada 30 Jun dan Disember kita bayar 5,000. Okey. Ansuran, okey, 5,000. Jadi di sini pun ada 6 bulan, jadi kita dapat 3,300. Kemudian pada 1 Januari hingga 31 Mac. Sebab kita soalan ini adalah berakhir pada 31 Mac. Jadi kita akan tolak 5,000 lagi, lepas tu taraf dengan 3 bulan. Okey, 1,500. Okey, ini yang belum bayar lah. Boleh? Kemudian, okey, bangunan, kenderaan dan peralatan yang dimiliki telah diperolehi pada 1 April. So, ini adalah makluman lah. 8. Kadar susun nilai adalah seperti berikut. Bangunan 5% daripada kos. Kenderaan 20% daripada nilai buku dan peralatan 10% daripada nilai buku. Okey. 9. Paki akaun pada 31 Mac 2019 adalah seperti berikut. Jadi ini adalah paki akhir. Okey. Jadi kita lengkapkan kita punya buku tunai dulu. Okey, di sini kita ada paki akhir. Tunai di tangan adalah 6,800. Jadi kita perlu lengkapkan di sini 6,800. Okey. Kemudian kita berdasarkan akaun bank sini pun kita perlu lengkapkan. Kita ada belian tunai. Lepas tu kita ada ABB. Kita ada belanja gaji. Kita ada belanja utility. Kita ada belanja penyelenggaraan. Kita ada belanja am. Kita ada bayaran ansuran pinjaman. Jadi ini kita kena asingkan lah. Akaun pinjaman dan belanja faedah. Sebab ini adalah bayaran pinjaman. Okey. Kemudian di sini kita kena campur tolak lah. So kita akan dapat bagi HP di sini lah. So tolong kirakan sendiri sini. Kita dapat 52,600. Lepas tu kita imbangkan akaun dan ini adalah kita punya balance untuk ABT. Okey, dan atau anda boleh sediakan akaun ABT seperti inilah. Ini adalah jalan kerja dan anda pun boleh dapatkan ini. Okey, so lepas tu isi ke dalam sini. Ini pun salah satu cara lah. Lepas anda sudah sediakan buku tunai dengan lengkap, jadi anda boleh dapat 6 markah untuk yang ini. Kemudian kita akan rujuk kepada soalan penyata pendapatan komprehensif. Okey, jadi kita perlu sediakan penyata pendapatan komprehensif lah. Di sini cikgu pun ada tunjukkan jalan kerja untuk kiraan
jualan. Okey, jualan tadi kita ada tokokan 15%. Okey. Dan ini adalah yang normal, dia tokokan adalah 30%. So, ini adalah ABB, jalan kerja, dan kemudian kita boleh dapatkan jumlah belian. Kita ada belian tunai dan belian kredit. Kita campurkan, kita dapat jumlah belian. Okey. Dan ini adalah akaun belanja faedah. Kalau sesiapa yang kurang faham, tidak faham, boleh rujuk kepada jalan kerja. So, kita akan lebih senang. Okey. Ini adalah di mana tadi bank kita ada bayar satu belanja faedah 6,900. Jadi kita dapatkan kita punya baki HP adalah 1,500 lah. Sama seperti yang ini. Dan kita boleh dapat untung rugi adalah 6,600. Okey. Kali ini kita tak payah sediakan penyata kedudukan kewangan, tetapi kita hanya perlu sediakan penyata pendapatan komprehensif. Jadi kita ada jualan yang tadi cikgu ada tunjukkan jalan kerja di muka surat yang sebelum ini. Nampak tak? Jumlah jualan 266900. Lepas tu daripada ini kita perlu tolakkan 6900. Sebab ini merupakan inventory akhir dan dia hanya buat tokokan 15% saja. Jadi kita dapat tinggal 260,000. Dan ini adalah tokokan 30%. Jadi inilah cara yang macam mana cikgu boleh dapatkan jualan. Okey. Jadi kita dapat 266900. Jadi anda boleh buat di sini atau anda boleh kira daripada untung kasar sini buat pun boleh. Okey. Sebab cikgu rasa tunjukkan jalan kerja adalah memudahkan untuk belajar. Okey. Sebab bukan semua pelajar dia sangat pandai rekod tak lengkap. Tetapi rekod tak lengkap memang boleh mengukuhkan lagi anda punya cara menjawab dan lebih memahami macam mana transaksi bagi setiap jenis item dalam penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan. Okey. So, kita akan mula dengan jualan. Lepas tu kita tolak kos jualan. Kita ada inventory awal dengan belian. Okey, belian yang tadi cikgu kira di jalan kerja di depan. Belian tunai campur dengan belian kredit. Lepas tu tolak dengan inventory akhir. Okey, yang ini kita boleh dapat di sini. Okey, kemudian kita akan dapatkan untung kasar. Okey, sudah dapat untung kasar. Kita di sini tak ada hasil, kita hanya ada belanja. So, kita akan tolakkan belanja. Kita ada belanja gaji. Lepas tu tolak belanja utility. Tolakkan belanja penyelenggaraan. Tolakkan belanja tolakkan belanja faedah. Susut nilai dan belanja susut nilai. Okey, jangan lupa belanja susut nilai bangunan, belanja susut nilai kenderaan dan belanja susut nilai peralatan. Sini cikgu sudah tunjukkan jalan kerja dan cikgu pun harap anda boleh jawab seperti jawapan cikgu lah. Sudah ada jawapan pun tunjukkan jalan kerja bagi setiap belanja. Okey? Dan jumlahkan, kita ambil untung kasar, tolak belanja, kita akan dapat untung bersih. Jika anda semua betul, anda boleh dapat 12 markah. Mungkin ada pelajar dia tak faham macam mana kita nak cari semua belanja-belanja ini. Sebenarnya belanja-belanja ini anda boleh terus cari di mana? Di dalam anda punya account bank atau anda punya buku tunai di sini. Kita boleh carikan semua belanja di sini dan anda pun boleh salin. Okey? Ikut urutan di sini. Lepas tu jangan tertinggal item-item di maklumat tambahan. Okey? Terutamanya yang mana? Terutamanya yang sini. Okey? Belanja susut nilai. Senang kan? Sebenarnya kalau cikgu sentiasa percayalah, practice make perfect. Kalau anda membuat latihan banyak, tentu anda tak ada masalah. Okey? Selain itu, di sini cikgu pun sudah sediakan satu topics in review. Jadi, pergi tengok balik apa yang anda sudah belajar dalam semester 1 ini. Adakah anda rasa topik-topik itu sederhana, topik yang susah, atau topik yang senang? Jadi, kalau apa yang cikgu nyata di sini dan anda rasa anda sudah mahir, jadi cikgu rasa anda akan berjaya dalam peperiksaan semester kali ini. Okey. Untuk topik yang satu, asas perakaunan kewangan.
Adakah anda sudah hafal semua andaian dan prinsip perakaunan? Tahu tak formula untuk persamaan perakaunan? Tahu tak cara untuk sediakan jurnal penerimaan tunai dan pembayaran tunai? Macam mana nak buat hasil belanja dan pelalasan pada akhir tempoh, iaitu terutamanya penerimaan hasil penerimaan modal, belanja hasil belanja modal, yang itu adalah belanja belum bayar, belanja prabayar, hasil belum terperoleh dan hasil belum diterima. Dan jangan lupa kita ada titik pengiktirafan hasil. Ingatkan definisi, ingatkan contoh. Lepas tu kita perlu buat pembetulan kesilapan. Macam mana nak membuat pembetulan kesilapan? Adakah masih ingat macam mana nak sediakan akaun terkantung dan penyerasankan untuk bersih? Okey? Ingat tak? Jenis-jenis kesilapan seperti kesilapan songsang, kesilapan prinsip, kesilapan ketinggalan. Okey. Dan jangan lupa anda perlu tahu sediakan penyata kewangan milikan tunggal. Adakah dia jual barang, niaga atau perkhidmatan? Ingat perbezaan menjual barang niaga dan perkhidmatan ialah kita perlu sediakan penyata pendapatan komprehensif. Mula dengan jualan. Kalau mula dengan jualan, tolak kos jualan, dapatkan untung kasar, campur hasil tolak belanja, ini adalah jual barang niaga. Okey, bagi yang perkhidmatan biasa kita akan mula dengan hasil perkhidmatan, tolakkan belanja dan dapatkan untung bersih. Okey, perlu ingatkan kalau kita kata penyata kewangan, maksudnya penyata pendapatan komprehensif dan penyata kedudukan kewangan. Okey, sudah mahir untuk topik 1? Okey, mari kita pergi tengok topik kedua. Susah ke? Okey, perlu ingat macam mana format untuk buku tunai runcit, penyata penyesuaian bank. Kita ada beberapa cara untuk sediakan penyata penyesuaian bank. Perlu ingat dan catatan jurnalnya. Lepas tu security boleh pasar, catatan jurnalnya dan dia merupakan aset semasa. Dan kita ada ABT, sediakan akaun kawalan ABT dan jadual pengusiaan penghutang. Okey. Kirakan PHR, hutang lapor terpulih. Okey. Lepas tu untuk inventory, kita ada sistem inventory perkala dan sistem inventory peturusan. Ingatkan 3 kaedah tersebut. MTKD, masuk dulu, keluar dulu, masuk kemudian, keluar dulu. MKKD dan purata wajaran. Dan ingatkan apa itu aset tak ketara seperti pattern. Ingat susun nilai bagi aset tak ketara ialah belanja pelunasan. Okey, dan akhirnya anda perlu ingat harta tanah, loji dan peralatan, iaitu kita punya aset bukan semasa. Jadi anda perlu tahu kos perolehan aset, kaedah susun nilai. Okey, seperti jumlah angka tahun dan sebagainya. Dan pelupusan. Okey, yang ini anda kena tentukan sama ada dia jualan saja atau aset itu sudah bersara atau dia adalah tukar beli. Okey, tolong ingat step yang tadi cikgu ada sebut 3 step dan 4 step. Okey, kalau tak ingat sila rujuk balik dengan soalan 2. Okey, 2A itu. Lepas tu kita pergi ke topik ketiga. Adakah senang? Liability dan equity. Okey, ingatkan definisi dan contoh dan catatan jurnal dan petikan PKK. LS, liability semasa dan liability bukan semasa. Jadi tolong ingatlah sebab biasanya bab liability tanya adalah jurnal dan petikan PKK. Petikan PKK maksudnya anda tidak perlu sediakan penyata kedudukan kewangan dengan penuh. Hanya fokus kepada liability semasa dan liability bukan semasa. Okey, mari kita pergi tengok topik keempat. 4 itu anda perlu ingatkan macam mana sediakan penyata pendapatan komprehensif jika soalan minta lah. Kalau dia tak minta seperti soalan cikgu, itu adalah minta anda hanya sediakan penyata pembahagian untung rugi lah. Okey, dan juga sediakan penyata kedudukan kewangan. Cabaran untuk topik koperasi sebenarnya adalah masa.
Adakah anda mampu sediakan ketiga-tiga penyata ini dalam masa 30 minit tak? Kalau tak boleh, sila praktis sekarang. Maksudnya, anda set alarm 30 minit dan anda cari topik koperasi, terutamanya soalan-soalan yang lama. Dia selalu tanya 3 inilah. Jadi cuba. Kalau anda mampu siap dalam 30 minit, yes, very good. Tak ada masalah untuk topik koperasi ini. Okey, kemudian yang ini selalu kita kata dia panjang ke susah ke, inilah rekod tak lengkap. Sebab dia boleh tanya berbagai jenis pattern. Okay? Tetapi sentiasa ingatlah, rekod tak lengkap hanya ada 2 kaedah sahaja, perbandingan moda dan kaedah analisis. Kalau anda mampu, sebenarnya tak ada masalah. Sentiasa ingat untuk kaedah analisis, analisiskan jualan, analisiskan belian, rujuk kepada analisis juga buku tunai, analisiskan hasil dan belanja. Untuk kaedah perbandingan moda, ingatkan 2 sahaja. Ingatkan 2 rumus yang sangat senang, iaitu moda sama dengan aset tolak liability. Nak cari moda awal, aset awal tolak liability awal. Nak cari moda akhir, aset akhir tolak liability akhir. Dan ingatkan rumus untung bersih. Untung bersih sama dengan moda akhir tambah ambilan tolak moda tambahan tolak moda awal. Okey? Dan anda perlu tahu macam mana sediakan akaun kawalan ABT dan ABB. Sebab nak carikan jualan kredit, belian kredit. Sediakan buku tunai, juga cari jualan tunai, belian tunai. Sediakan penyata pengkiraan moda, tak kira dia moda awal ke moda akhir. Aset tolak liability. Dan baru kita sediakan penyata pendapatan komprehensif dan kedudukan kewangan. Okey? Last topik. Topik 6, kawalan dalaman. Ini pun topik senang. Sebab apa? Kalau anda hanya boleh mampu ingatkan semua benda ini, sebenarnya tak jadi masalah apabila anda nak jawab kawalan dalaman. Kawalan dalaman, definisi dan objektif. Ciri-ciri atau prinsip kawalan dalaman, di situ ada 7. Tolong ingat. Apa itu? Penetapan tanggungjawab, pengasingan tugas, kelulusan, pendokumenan, kawalan mekanikal, elektronik dan fizikal, verifikasi dalaman dan pusingan tugas. Okey? Lepas tu tata cara kawalan dalaman, terutamanya kita fokus kepada tunai dan inventory. Sebab dua-dua barang ini senang dicuri dan hilang. Okey? Dan last kita ada batasan kawalan dalaman seperti kos melebihi manfaat, syubhat dan sebagainya. Sila balik ulang kaji jika tak ingat. Okey? So, jangan lupa yang ini sangat-sangat penting, ada warna merah cikgu letak, adalah teori setiap topik. Tolong mahirkan teori setiap topik. Okey? Bacalah semua maklumat atau nokta yang cikgu anda bagi. Okey? Semoga anda boleh berjaya dalam peperiksaan STPM semester 1 yang akan datang. Okey? Di sini juga cikgu ada sediakan video-video lah atau nokta-nokta ringkas bagi semester 1. Di situ cikgu juga ada pernah buat live lah. Jadi anda boleh rujuk kepada live, tengok dia semester 1 ke, semester 2 ke atau semester 3. Sebab cikgu ada, ini adalah YouTube channel cikgu. Okey, semua video ini adalah share secara percuma. Okey, sila like, subscribe dan share kepada rakan-rakan yang memerlukannya. Okey, itu sahaja. Thank you, terima kasih. Dan di sini cikgu nak ingatkan anda tarikh untuk perakaunan semester 1 dan ulangan 1. Kod kertas 948/1, 22 Januari pada hari Isnin. Masa 11 pagi hingga 1:30 tengah hari. Masa 2 jam. 5 soalan, pilih 4 sahaja. Okey? All the best and good luck. Okey? Sekiranya anda suka perkongsian cikgu, sila like and share. Dan boleh subscribe channel cikgu untuk mendapatkan lebih banyak video percuma bagi
perakaunan. Oke, bye. Jumpa lagi.